Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan di mana saja anda berada, di rumah ke, di kedai ke, di pejabat yang sempat menonton Al-Kuliah pada petang ini secara langsung dari studio C Seri Pentas TV3. Dan kita akan mengupas satu topik yang memang kadang-kadang mengerikan, kadang-kadang menyeramkan, kadang-kadang seronok juga nak tahu ya. Topik inilah tajuknya racun halus. Pada petang ini rombongan kita bersama dengan satu rombongan yang akan orang kata apa, mengikuti Al-Kuliah dari studio pada petang ini, iaitu Percap daripada Kuala Lumpur. Assalamualaikum semua. Cantik punya baju kan, berkilau-kilau begitu. Dan bersama kita ahli panel pada petang ini yang berbahagia Ustaz Syarhan Syafi'i, pengasas dan juga penasihat Pusat Rawatan Islam Zamdurrani. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apa khabar Ustaz? Baik, Sihat? Alhamdulillah. Segap Ustaz bergaya pada petang ini. Dan tuan dan puan hari ini saya sebut tadi ya, racun halus. Saya jarang-jarang dengar racun halus. Racun tikus biasa dengar. Ya. Racun rumput ke, racun rumpai ke, racun lalang ke, biasa. Tapi racun halus ni apa kebendanya racun halus? Itulah yang bakal kita kupaskan pada petang ini. Dan saya nak tanya kepada Ustaz secara terus Ustaz ya. Cerita ini tentang racun halus, pasti racun itu, bila sebut racun mesti mudarat. Mesti bahaya, tidak ada racun yang lazat ke ya, campur dengan susu kambing ke, tak ada tuan-tuan ya, mesti mudarat, mesti bahaya sebut racun ni. Boleh tak Ustaz ceritakan apa sebenarnya di sebalik tajuk kita ni, racun halus? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz Fauzi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bersama-sama dalam rancangan Al-Kuliah pada petang ini. Dan bab kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta. So bagaimana kita nak mengenali tajuk kerangka perbincangan kita pada petang ini ialah racun halus. Apakah yang dikatakan dengan racun halus? Racun halus ialah dalam perubatan Islam diistilahkan sebagai santau. Apa itu santau? Apa itu racun halus? Kalau racun tikus, Ustaz Fauzi kata dia biasa dengar. Racun rumput dia biasa dengar. Tapi racun halus ni ialah satu campuran ataupun adunan-adunan daripada bahan-bahan yang sangat berbisa dan beracun. Adunan daripada bahan-bahan yang sangat berbisa dan beracun, yang mana adunan-adunan tersebut dihantar secara langsung ataupun tidak langsung untuk mengenakan lawan atau untuk memperkenakan seseorang, yang menyebabkan seseorang itu akan ada penyakit kronik. Akan ada penyakit yang sukar didiagnos oleh hospital. Kalau orang kena racun biasa Ustaz Fauzi, makan racun, pergi hospital, cucuk masuk ubat, neutralkan balik racun tu, dia boleh neutral balik. Tapi kena racun halus ini, dia tidak boleh neutralkan balik sebab dia melibatkan makhluk halus. Jadi saya nak sentuh di sini, tadi saya ada menyebut secara langsung dan secara tak langsung. Secara langsung yang dimaksudkan oleh saya di sini ialah yang dihantar sesuatu bahan yang diperam. Sebagai contoh mentor kaca lampu, sebagai contoh miang buluh, sebagai contoh bisa ular tedung, diperap dalam satu bekas, dia nak perkena kita, dia buh dalam kasut kita, buh dalam gelas kita, kita minum. Maka kita kena racun itu. Yang itu mudah diubati. Yang menjadi topik perbincangan kita pada petang ini ialah apabila sesuatu bahan tadi dikumpulkan di sesuatu tempat dan dipuja, diperasap, dimasukkan beberapa ekor khodam dan jin di dalam santau tadi, yang mana apabila terkena racun ini kebanyakannya merana dan boleh membawa mati dengan izin Allah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi racun jenis ini juga boleh dihantar dalam bentuk angin. Macam mana bentuk angin Ustaz? Orang jampi di rumah, dia menggunakan jin first class yang dinamakan lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Jin ini boleh terbang saja ke mana saja kita pergi. Kemana saja kita duduk, dia boleh masuk dalam kita. Apabila jin ini masuk tuan-tuan, maka kita akan mengalami kesakitan yang begitu teruk sehingga kan sukar untuk diubati. Jadi pada hari ini kita boleh dua racun. Pertama sekali, racun secara langsung, racun secara tak langsung. Yang langsung ini tidak melibatkan jin, maka menggunakan bahan-bahan tadi. Yang tak langsung inilah yang melibatkan jin dan makhluk halus yang amat sukar untuk keluar, yang telah bersumpah depan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memusnahkan anak Adam.
Berapa ramai tuan-tuan pesakit saya pergi ke klinik. Hospital tak boleh nak diagnos penyakit apa. Akhirnya dia ambil apa tuan-tuan? Nak sekesan penyakit dia ambil apa Ustaz Fauzi? Ambil air tulang belakang. Betul tak? So apabila ambil air tulang belakang, manusia ni akan musnah. Kebanyakan, saya tak kata semua, kebanyakannya akan lumpuh. So tepuk tangan iblis. Sebab dia bersumpah depan Allah Subhanahu Wa Taala, fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhanku, dah memurka dah kat aku, tak apa. Aku nak minta satu permintaan denganmu, kamu panjangkan umur aku, dengan bekal yang ada pada umur aku itu, aku akan musnahkan anak Adam. So, apabila ambil air tulang belakang tadi, kita akan jadi lumpuh. Kita tidak boleh ke masjid lagi. Kita tidak boleh menjalani kehidupan yang normal lagi. Maka tepuk tangan iblis tuan-tuan. Apabila kena racun halus ini, apabila kena santau ini, penyakitnya terlalu hebat, penyakitnya boleh menyebabkan kesengsaraan dan boleh membawa kematian. Biiznillah. Dengan izin Allah. Kalau Tuhan tak izin macam mana pun tuan-tuan, tak akan jadi. Itu saja Ustaz Fazil, definisi kepada racun halus kita pada petang ini. Dahsyat Ustaz ya. Dahsyat. Itulah kesan dan akibat dia terkena racun halus ataupun santau yang kita bincang pada petang ini. Sampai peringkat mati Ustaz ya. Peringkat mati. Cuma saya tanya Ustaz, tadi Ustaz sebut tentang orang kata apa, ada menggunakan khadam-khadam, jin dan sebagainya. Ya. Boleh ke kita nampak dalam perut, katalah perut ni perkep ni ada jin. Ni 12 ekor ni. Dia besar sikit. Ni kecil ni, perut kecilnya ada 12 ekor je. Ya. Boleh ke kita kata macam tu Ustaz? Nak tahu santai-santai nampak jin dulu. Okey. Sebab ada dakwaan begitu. Ada dakwaan begitu. Okay, terima kasih Ustaz Fauzi. Saya teringat bila saya talaqi satu kitab masa saya belajar kat Mesir dulu, Wiqayatul Insan minal Jin Wasyaitan. Kitab itu dikarang oleh guru saya Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Dia pernah berbincang dengan saya berkenaan dengan perkara ini. Jadi saya pun rujuk kitab-kitab, terutamanya tafsir At-Tabari. Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilul Quran. Yang ini dia menyatakan bahawa jin ini tidak boleh dilihat. Dalam muka surat 463 dalam tafsir Tabari. Dan juga Imam Ibnul Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari muka surat 15 juzuk yang kedua menyatakan bahawa jin dan iblis ini tidak boleh dilihat. Dan pendapat kitab Fathul Qadir juzuk yang kedua dalam muka surat 197 juga menyatakan jin ini tidak boleh dilihat. Dalam rupa asalnya, kata Imam Syafi'i, Ustaz Fauzi, sesiapa yang mendakwa boleh melihat jin dalam rupa asalnya boleh menggugurkan syahadah. Itu yang pertama. Itu dari segi pendapat ulama. Kita tutup pendapat ulama ni dengan pendapat jamhurul ulama, menyatakan bahawa jin ini memang tidak bisa dilihat oleh seseorang. Kita tengok pula ayat Quran, sebab kita perubatan Islam yang menjadi rujukan Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Al-Quran di mana menyatakan bahawa jin itu tidak boleh dilihat. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya jin dan kuncu-kuncunya itu boleh melihat kamu. Dalam masa yang sama, kamu tidak boleh melihat mereka. Sebab tu yang menjadi masalah kepada kita. Kalau kita tahu tempat tu ada jin, awal-awal kita lari. Tak kenalah penyakit kita. Yang menjadi masalah, kita tak nampak mereka, mereka nampak kita. Kata ulama, di akhirat Tuhan balik. Tuhan Maha Kaya. Jin, kita nampak jin pula, jin tak nampak kita. Kita kena ingat, wal akhiratu khairun wa abqa. Sesungguhnya kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang excellent, kehidupan yang terbaik dan berkekalan. Dan Allah juga ada menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am ayat 59, wa annahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Sesungguhnya di sisi Allah itu ilmu-ilmu ghaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, kalau kita lihat kepada hadis junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan kepada kita, la tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu bercita-cita, jangan kamu berharap sangat nak tengok musuh. Siapa musuh kita? Iblis. Innahu lakum aduwwum mubin. Tak payah bercita-cita kita nak tengok iblis. Dan dari segi psikologi pula. Dari segi psikologi, apabila kita melawat pesakit, Nabi suruh kita buat apa? Buthu fihil amal. Nabi kata berikan kepada pesakit itu akan harapan. Tetapi kalau orang sakit pergi jumpa kita, kita kata dalam tubuh you ada 70 ekor jin.
Dalam tubuh you ada 150 ekor jin. Orang sakit itu bertambah sihat ke bertambah sakit? Secara psikologinya Ustaz Fauzi. Jadi di sini kita tengok berlaku percanggahan. Kalau ilmu yang saya pelajari ini berdasarkan hadis dan nas, saya menyatakan, dan jamhur ulama dengan kitab-kitab yang saya sebut tadi menyatakan bahawa jin memang tidak boleh dilihat. Bahkan kata Imam Syafi'i, kalau orang tu mendakwa boleh lihat dalam bentuknya yang asal, menggugurkan syahadah. Jadi apa kita tuan-tuan? Dan perangai jin ni juga, dia suka kepada orang yang taksub pada dia. Contohnya tuan-tuan, duduk dalam studio pada hari ini, tengok kain lansir bergerak. Tuan-tuan cuik kawan, nampak tak jin duduk main lansir? Orang ni memang menjadi idaman jin. Jadi saya rasa setakat tu Ustaz Fauzi, orang yang kita tentang soalan yang dikemukakan. Maknanya kalau ada orang mengaku mendakwa boleh melihat jin tu, mana menipu lah Ustaz. Senang cerita lah ya. Senang cerita. Okey Ustaz, ni satu lagi Ustaz, sebelum kita pergi ke lebih jauh tentang racun halus ni, sebab ada kaitan juga ni. Sebab kalau ada jin kita nampak, senanglah, oh tak minum lah sebab ada senang tahu. Sebab nampak jin kan? Nampak jin. Okey. Ni satu lagi Ustaz, yang masuk jin dalam botol ni. Ya. Dia pun buang-buang ke laut. Ni apa benda Ustaz sebenarnya? Okey. Pendapat ulama menyatakan memasukkan jin ke dalam botol ada berlaku, tetapi kepada orang-orang tertentu yang boleh mengarahkan jin. Siapa dia? Nabi Sulaiman alaihissalam. Ustaz, Nabi Sulaiman boleh pakai jin? Nabi Sulaiman boleh tangkap jin dalam botol? Nabi Sulaiman boleh mengarahkan Ifrit mengangkat istana Ratu Balqis yang begitu hebat dalam surah An-Naml menceritakan kepada kita? Saya nak tanya tuan-tuan penonton, dia makam apa? Nabi Sulaiman, seorang Nabi, kita manusia biasa. Kita manusia biasa, saya rasa tidak mampulah untuk kita berbuat demikian. Kerana kita gunalah kaedah-kaedah yang muktabar. Jampi atas kepala, kita jampi air. Jangan kita membuat banyak perkara yang bid'ah dalam rawatan ni Ustaz Fauzi. Dengan tangkap buah dalam botol. Macam-macam hari ini kita tengok. Saya bukan nak komplain siapa-siapa. Tapi ilmu pengajian saya berada pada landasan kitab yang saya talaqi semasa kita belajar dulu. Okey, itulah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah tentang racun halus dan yang berkaitan dengannya dengan makhluk halus itu sendiri, tentang tangkap jin dan sebagainya, nampak jin. Kita telah bincang pada mukadimah pada petang ini. InsyaAllah kita berehat seketika dan kita jumpa lagi pada siri yang akan datang ni, episod lepas ni ya. Jangan mana tunggu lepas ni. Kita akan bincang lagi hebat tentang santau angin ke Ustaz? Santau angin. Santau angin insya-Allah. Jumpa lepas ini. وسلم دائما أبدا على حبيبك مولاي. Alhamdulillah, anda semua masih tak setia dengan saya pada petang ini dalam rancangan Al-Kuliah tentang tajuk kita, iaitu racun halus. Sehalus manakah racun itu? Kita akan saksikan sebentar nanti dan puan-puan. Tadi saya dah sebut kita akan saksikan bagaimana santau angin itu kita nak keluarkan dari badan, tapi disebabkan dalam studio aircon tidak ada angin, kita mulakan dengan santau makanan dululah. Jadi barangkali kita termakan dan sebagainya, kita tak tahu apakah kesannya. Jadi kita lihat apakah yang akan bakal dilakukan oleh Ustaz Syarhan bersama dengan pesakitnya tentang santau makanan. Silakan Ustaz Syarhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma abtil hadzal sihr ya jabbarus samawati wal ard. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Baca tab belakang mak, muazzan kat telinga. Qomat. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha
وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين قال فاخرج منها فإنك رجيم قال فاخرج منها فإنك رجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Nak muntah-muntah ya. Qala fakhruj minha afahasibtum annama khalaqnakum abatha. Tangan. Fa annakum ilayna. Shooting tangan ya. Wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa man yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhan. Okey, ada rasa nak muntah? Tak ada. Okey, alhamdulillah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa shifaa'an wa rahmah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillah. Okey Ji. Santau makanan dah settle. Kita panggil santau angin pula insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, itulah antara satu demo tentang santau makanan. Barangkali kita termakan santau yang makanan dalam santau tersebut, dan bagi mereka yang tidak ada amalan-amalan pendinding biasanya akan terkenalah ya. Dan kita tunjukkan pula demo untuk santau angin. Macam mana mereka yang ada santau angin, adakah badannya berangin, macam kita kenakan minyak angin, ataupun rasa macam mana dan macam cara dia keluar santau angin daripada badan kita. Dan kita tengok ya macam mana Ustaz Syarhan melakukan demo untuk pesakit yang memang ada santau angin. Dipersilakan Ustaz Syarhan. Bismillahirrahmanirrahim. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Okey, minta air satu. Okey, air datang meja tu. Ambil tu. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أبطل هذا السحر يا جبار السماوات والأرض. Okey, minum air sikit mana? Bagi habis. Bagi separuh. Okey, sekarang sedang minum air. Kita akan mengeluarkan santau yang ada dalam tubuh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Shooting kat mulut ya. Dia nak keluar sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilayna la turja'un. Okey, kaca. Fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Aqul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Bismillahirrahmanirrahim.
فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله makan kaca Allah kamu من يدعو مع الله إلها air kumur dia makan kaca air sekejap تعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Okey, bagi minum air kumur. Minum air sikit. Tak ambil tisu. Qala fakhruj minha. Mi ambil yang dah keluar dah. Nak tunjuk depan. Pergi depan. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Okey, minum air kembali sikit. Okey, sekarang kaca kat bibir tu habuk-habuk kaca. Bismillahirrahmanirrahim. Habuk-habuk kaca kat bibir. Tak boleh tahan aku. Okey, bismillah. Ambil kaca lagi tu. Yang tajam ujung. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum annama. Kumur kan? Ucuh dah ni. Kumur kan? Buang habuk kaca. Buang habuk kaca. Okey. Buang habuk kaca lagi. Buang habuk kaca. Lagi. Buang habuk kaca. Bismillah. Okey. Lagi? Lagi. Minum lagi. Ada lagi tu. Ha, keluarkan habuk kaca. Habuk kaca. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, minum air sikit. Kita keluarkan lagi. Nak muntah lagi begitu. Okey, azan kat telinga. Tolong pegang. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Qala fakhruj minha. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Bawa. La ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة. Kita keluar ke bawah. Kita nanti kita pergi ambil. حي على الصلاة. Okey, Lin. Anda cakap sekejap. Okey. Sekarang alat-alat ini keluar melalui bawah. So dia akan pergi ambil dalam tandas. Kita akan tengok apa yang keluar nanti insya-Allah. Sebab kod mulut dah habis, kita boleh mengeluarkan kaca dan paku yang berada di tangan saya sekarang. Kita boleh syuting. Inilah yang dikatakan dengan santau. Mana mungkin kaca macam ni boleh berada dalam badan yang mana muntah setitik darah pun tak keluar. Inilah Allah kata wa ma hum bidarri nabihi min ahadin illa biiznillah. Jadi kita akan tengok lepas ni apa yang akan keluar melalui bawah. Sebelum pergi tengok dalam tandas sekejap. Lepas ni kita sambung balik. Okey, Ustaz Fauzi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itulah antara demo yang berkaitan dengan santau angin yang kita perhatikan tadi, bagaimana kadang-kadang tidak logik dan tidak masuk akal langsung boleh keluar daripada hidung ataupun mulut pesakit kaca, paku dan bermacam-macam lagi yang merupakan hasil daripada yang dimakan yang ada ramuan santau. Dan tadi kita dah lihat tadi macam mana santau dia mengeluarkan paku dan kaca dan bukan sekadar melalui mulut saja tapi boleh keluar melalui lubang-lubang yang lain yang ada pada manusia, termasuklah lubang tempat saluran kencing dan sebagainya. Dan kita akan lihat apakah yang keluar daripada pesakit perempuan tadi daripada saluran bawah, apakah ada kaca ataupun ada paku lagi. Jadi barangkali kita nak dengar bagaimana Ustaz Syarhan menjelaskan kepada kita. Biasa kita dengar santau keluar kod mulut ya. Tapi santau angin dia keluar kaca dan keluar paku. Saya ingatkan keluar angin. Tapi boleh keluar kaca dan juga paku dan macam-macam lagi lah ya. Orang kata apa? Rebung buluh, orang kata bisa ular dan sebagainya yang menyebabkan pesakit menderita. Jadi Ustaz Syarhan boleh menceritakan sikit macam mana santau itu boleh keluar melalui lubang-lubang yang lain. Silakan. Okey, terima kasih Ustaz Fauzi. Sebenarnya inilah bahan-bahan yang telah keluar daripada tubuh seorang pesakit tadi. Yang menghairankan kita, bagi saya, kaca perkara biasa. Paku pun perkara biasa bagi saya. Yang saya ganjil dan aneh ialah jilet. Bagaimana mungkin jilet ni boleh keluar melalui muntah? Cuba syuting dekat, ini jilet yang keluar daripada badan seseorang.
bukan daripada kilang. Yang mana paku-paku dan jarum. Inilah orang yang kena santau, dia rasa menyucuk-nyucuk tubuh sebagaimana jarum menyucuk dia. Dan yang ni paku seinci. Paku ni, Masya Allah. Duduk dalam tubuh dia sekian lama, akhirnya keluar. Dan juga kaca-kaca ni. Bayangkan tuan-tuan, benda ni duduk dalam tubuh sekian lama. Ini santau apa? Santau angin. Bukan dia bagi makan kepada orang paku, tetapi dihantar oleh seseorang yang menghantar jin first class yang menjadi duta mereka memasukkannya ke dalam tubuh manusia. Memasukkannya ke dalam tubuh manusia. Dan jilat ni tajam-tajam lagi tuan-tuan. Saya selepas keluar jilat ni, saya tengok mana darah walaupun setitik tak keluar. Sebab itulah kita yakin dengan firman Allah, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Pergi scan hospital, tak nampak apa. Doktor suruh balik. Sedangkan tuan-tuan, saya wallahi, wabillahi, watallahi tidak berpakat pun dengan dia. Dan dia seorang pesakit saya. Saya nak suruh penonton di luar sana jangan memandang ringan berkenaan dengan sihir dan makhluk halus ini. Tak kena atas batang hidung kita tak percaya. Betul tak? Kena atas batang hidung, kita tengok pada hari ini, barulah kita percaya. Jadi ni yang keluar pada hari ini, dia ni yang keluar ke bawah. Dia pergi ambil. Jadi bayangkan tuan-tuan, yang ada di tangan saya sekarang ni, kalau boleh syuting inilah paku yang keluar. Bayangkan tuan-tuan, paku besi. Paku besi, kita lekat tulai ikan makan nasi pun 2-3 hari demam. Apatah lagi paku dalam tubuh. Jadi itulah demo kita untuk hari ini, untuk slot ni. InsyaAllah kita akan serah balik pada Ustaz Fauzi. Okey. Terima kasih Ustaz Syahran. Kita ambil soalan penonton Perkap Kuala Lumpur yang datang pada petang ini. Barangkali mereka nak kata apa, nak tahu jugalah kukuk mereka dah santau ke, boleh cuba lepas ni lah ya. Ustaz Syahran mungkin keluar kereta ke dan sebagainya kan. Wallahualam bisawab. Kita tanya soalan pertama, silakan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak bertanya, apakah tip-tip untuk mengelakkan seseorang itu terkena santau? Terima kasih Ustaz. Okey, terima kasih ni Ustaz Syahran. Macam mana tips ataupun petua lah, ataupun pemuda-pemuda, petua-petua untuk mengelak daripada terkena santau macam tadi tu. Bahaya tu. Silakan Ustaz. Okey, bertemu lagi kita dalam kepenatan. Tapi tak apa, ada satu benda yang menarik kita tonton bersama. Dan satu soalan ni memang bagus. Kata pepatah Arab Ustaz Fauzi, al-wiqayatun khairum minal ilaj. Sesungguhnya merawat, mencegah itu lebih baik daripada merawat. So, bagaimana cara kita nak mencegah daripada santau ini? Tolong tanda tips-tips ayat mana yang perlu kita amalkan. Saya yakin perempuan depan saya menyalin tulis apa semua. Yang pertama sekali, hendaklah sentiasa membaca surah Al-Fatihah. Ummul Kitab. Kita kena ingat tuan-tuan, Al-Fatihah itu ada 7 nama. Yang pertama, nama bagi Al-Fatihah ialah Al-Fatihah, pembukaan. Bagi segala kita nak baca Quran, baca Fatihah. Yang kedua, nama bagi Al-Fatihah Ustaz Fauzi, Sab'ul Mathani, 7 puji-pujian. Yang ketiga, nama Al-Fatihah juga adalah Ummul Kitab. Yang keempat, nama Al-Fatihah Ar-Raqi, Ruqyah. Al-Fatihah-Fatihah ni Ruqyah tak apa? Jampi. Rupa-rupanya Ustaz Fauzi, kita 5 kali sehari semalam duduk sembahyang, duduk baca jampi. Jampi diri kita. Jampi diri kita untuk mengelakkan daripada terkena santau tadi. Okey, tu yang pertama amalan kita. Ustaz, saya sibuk 3 ayat ni, Allah, saya nak baca cukup susah, Al-Fatihah panjang. Tak apa tuan-tuan, baca ayat kursi. Saya tengok lagi panjang pada Al-Fatihah. Tapi setengah orang, ayat kursi menyelesaikan dia. Tak apa, baca ayat kursi. Tengok semasa saya baca wala ya'uduhu tadi, paku tu jatuh. Betul tak? Tuan-tuan saksikan. Puan-puan saksikan tadi. Lepas tu yang ketiga, kalau rasa panjang juga, tengok surah Al-Furqan ayat 23. Lagi pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Tuhan kata apa-apa yang orang hantar kepada kita, baik santau, paku macam tadi, siapa yang amal ayat ni hebatnya tuan-tuan, Tuhan akan tukarkan paku kaca tadi jadi abu yang berterbangan. So, sia-sia. Ingat Al-Furqan 23. Dan juga dalam hadis sahih, rawahu Tirmizi mengajar kita.
Al-Imam Tirmizi mengajar kita bagaimana untuk mengelakkan kita daripada santau, satu ayat yang begitu hebat. Kita ingat ayat ni, semua orang ingat saya rasa, iaitulah ayat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Apa dia maksudnya Ustaz Fauzi? Cuba terangkan pada saya. Dengan nama Allah Ya. yang tidak mendatangkan apa-apa mudarat. Ya. Dengan namanya itu, melainkan dengan izin Allah Ta'ala sahaja. Izin Allah Ta'ala. Sesuatu di langit dan di bumi. di bumi. Hebat doa ni tuan-tuan. Hadis sahih rawahu Tirmizi. Dan seterusnya, ayat mana yang perlu kita baca? Ayat mana yang perlu kita baca lagi untuk membentengi diri kita daripada santau tadi? Orang kat studio, perempuan kat studio ni rasa dekat di hati racun halus ni. Sebab apa? Tengok secara langsung. Betul tak? Penonton sana tengok secara jauh. Cuba tengok tu, santau, paku. Benda-benda macam ni tak logik kalau kita fikir. Sebab sihir ni tidak boleh fikir dengan akal, kena fikir dengan wahyu. Begitu juga Isra' Mi'raj, Ustaz Fauzi. Tak boleh nak fikir dengan akal bagaimana Nabi berjalan naik ke langit kecuali dengan wahyu Allah. Kita kena ingat tuan-tuan, Nabi juga disihir oleh Lubai bin Asam di Telaga Zu Arwan. Rebah Nabi yang maksum. Kita manusia yang bergelombang dengan dosa ini, yang pastinya kebarangkalian untuk mendapat santau itu terlalu tinggi. Dan pencegahan yang paling mujarab tuan-tuan, Tuhan sebut dalam surah Al-Isra', wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang mana Tuhan sebut dalam surah Isra', barang siapa yang sembahyang tahajud pada waktu malam, dekat dengan Allah dalam kesunyian keheningan malam, bangun menghadap Allah, maka Tuhan akan bagi pada dia satu makam yang terpuji. Yang pastinya makam terpuji itu sunyi daripada santau, sunyi daripada sihir, dan dicampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kesihatan dalam tubuh kita yang merupakan salah satu nikmat. 5 nikmat yang Tuhan suruh kita rebut ialah sihat kamu sebelum sakit. Jadi Ustaz, apa-apa pun kalau lah nak catat yang panjang ya, betul. Bolehlah beli buku Ustaz Syarah ni, Perubatan Islam Menangkis Kejahatan Jin dan Sihir. Ini juga. Dan juga ini Perubatan Islam menangkis kejahatan racun puaka santau. Racun puaka namanya santau ni. Jadi perempuan didapatkan dari mana-mana, kedai buku Darul Nu'man. Harga jangan kira lah, beli dulu. Ya. Mudah baca apa yang patut dibaca. Apa pun Ustaz, kita berehat lagi Ustaz untuk blok kali ini. InsyaAllah kita jumpa selepas ini dengan soalan daripada Perkat Kuala Lumpur yang belum habis lagi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda yang memang minat sungguh kepada racun-racun halus ini. Dan kita sebenarnya minat bukan apa, minat nak mengelakkan dan terkena diri kita. Dan pesakit wanita tadi sebenarnya bukan berhenti setakat tu, masih lagi sedang mungkin apa meronta untuk keluarkan paku dan kaca dari badannya di balik tabir. Jadi apa pun Ustaz, kita ambil lagi Ustaz persoalan tentang racun halus daripada Perkat Kuala Lumpur. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimanakah kita nak tahu bomoh yang ada di zaman sekarang ini menggunakan kaedah Islam? Maklum sekarang banyak lebih pada keuangan. Okey, saya pun nak tanya soalan ni juga Ustaz. Ya, macam dia tahu-tahu soalan saya ni kan. Sebab apa Ustaz, kadang-kadang bomoh dibaca Al-Quran juga Ustaz. Ya, betul. Auzubillah ke bismillah ke, dan kadang-kadang dia punya serban lagi besar Ustaz lagi. Ya. Ustaz aku songkok kan. Dia lagi besar sebesar paku Ustaz. Ya. Dengan jubah meleret. Jadi orang kadang-kadang tak tahu, keliru. Silakan Ustaz. Okey, Ustaz Fauzi, terima kasih. Satu persoalan yang hangat diperkatakan sejak akhir-akhir ini. Yang pertama sekali saya nak menyebut, sebab kita perubatan Islam, tonggak perbincangan kita ialah Al-Quranul Karim. Tuhan menyebut surah Al-Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ada di kalangan bomoh-bomoh lelaki ataupun perempuan. Lelaki dalam ayat ni orang lelaki, rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin, berlindung, minta khidmat. Rijalun di sini pakar perubatan Islam menyatakan kepakaran jin. Dia bela pakar jin itu untuk bantu dia dalam rawatan. Ciri-ciri orang yang menggunakan khadam dalam rawatan. Tolong ingat saya beritahu. Nak cam bomoh jenis mana? Yang pertama sekali,
Kalau sampai rumah bomoh tu, naik saja atas rumah, kita tengok tengkorak lembu, tengkorak kucing, tengkorak ayam dan macam-macam ada atas. Kita tengok pun ngeri. Maka kita baliklah. Itu yang pertama. Yang kedua, satu kaedah yang begitu famous sekarang ini. Iaitu satu kaedah yang dikatakan menurun ataupun gimbaran, kata orang Sabah Sarawak. Yang mana bila jin masuk dalam tubuh dia, dia berubah perwatakan. Dengan menuduh, jiran buat. Dengan menuduh, Ustaz Fauzi buat. Untuk apa? Untuk porak poranda, Ustaz Fauzi. An yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita kena ingat tuan-tuan, nak kenal bomoh-bomoh yang karut-marut ini, kebanyakan mereka menggunakan asap. Sebab asap adalah merupakan makanan jin yang begitu lazat. Makanan jin yang begitu lazat. Lepas tu yang keempat, lepas nak balik, bagi azimat-azimat tertentu. Tangkal. Bayangkan tuan-tuan, ke klinik saya seorang makcik dah 25 tahun pakai tangkal yang dibalut dengan kain kuning. Dia pergi ke mana pun dia tak pecat tangkal ni, Tok Bomoh tak bagi dia pecat. Akhirnya pergi ke klinik saya minta buka, tak bagi. Sekali kalau tak buka, mungkin penyakit makcik tak akan sembuh. Saya buka tuan-tuan. 25 tahun dia pakai apa dia? Kulit dan tulang babi duduk dalam bungkusan tu. Bagaimana dengan sembahyang dia, Ustaz Fauzi? Bagaimana dengan puasa dia? Maka menyesatkan kita. Apa lagi antara ciri-cirinya juga? Mengenakan pengeras. Kalau 7,000 tu banyak sangat. Okey, RM770, 77 sen. Kita tanya 7 sen itu siapa? Untuk jin aku lah tu. 770 tu untuk aku. Itu. Dan seterusnya, bomoh yang karut-marut ini juga kalau kita pergi rumah dia, dia kata perubatan Islam. Kita tengok baju pun tak pakai seluar pendek, pusat pun nampak Islam kata. Betul tak? Kita boleh fikir dengan waras tuan-tuan. Baliklah kita. Dan yang ketujuh, kita tak ada masa ni. Banyak ciri-cirinya, ada berpuluh-puluh. Saya nak sebut yang penting saja. Jika seseorang bomoh itu lepas berubat kita dengan kuasa yang ada pada aku, semua akan sembuh. Tak ada perkataan insya-Allah, tak ada perkataan dengan izin Allah. Dan bercakap besar. Tak ada bomoh lain boleh challenge. Aku seorang saja dalam negeri ni. Tengok tak cerita tu? Tuan-tuan ingat kan? Tu, cakap besar. Dan bagi telur, bagi ayam, itu semua karut-marut. Jadi orang sakit ni tuan-tuan, saya nak bagi tahu, umpama orang yang lemas di sungai, batang kayu lalu pun dia berpegang dah. Kalau buaya lalu sekalipun, dia berpegang dah. Jadi tuan-tuan, saya nak jadilah batang kayu, jangan jadi seekor buaya. Yang orang pegang pada dia, akhirnya dia makan kita, Ustaz Fauzi. Okey, itulah tanda-tanda bomoh Islam ke tak Islam ke. Perhatikanlah ciri-ciri tadi sebelum kita pergi berubat dengannya. Okey, kita ambil lagi Ustaz. Soalan per cap. Silakan kalau ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah tanda-tanda awal seseorang itu terkena santau? Terima kasih Ustaz. Tanda-tanda awal, adakah dia mengantuk dalam studio ke? Dia lapar perut ke? Silakan Ustaz. Okey. Soalan yang cukup bagus. Soalan yang hangat-hangat. Pertama sekali, penonton di luar sana. Apabila sesuatu Tuhan uji kita, dia ada tanda-tanda dia. Penyakit pun nak mari, kecil manis nak mari pun ada tanda-tanda dia. Lesu, tengah malam panas, kebah tubuh, picek kecil manis, itu tanda-tanda, isyarat. Kepada orang yang kena santau pula, yang pertama sekali, tolong catat. Batuk yang berlarutan. Kat studio ada Ustaz Fauzi? Ada. Belakang sana, dia kata saya. Okey, kita berubat lepas ni. Batuk yang berlarutan. Orang lain batuk 40 hari je, dia batuk dah 10 tahun. Sampai sakit ni, perut ni duk batuk. Itu yang pertama. Batuk juga tuan-tuan, puan-puan. Batuk yang berdarah. Apatah lagi yang keluar itu darah hidup. Bukan darah hidup keluar terus berlari. Faham tak? Darah yang diistilahkan darah tu baru-baru lagi. Yang kedua. Yang ketiga, orang yang kena santau ni, dia sentiasa sakit atas belakang dia. Lenguh tak tahu sebab apa. Ada tak? Penonton ada je. Di studio pun ada. Apatah lagi penonton di luar sana. Lagi ramai saya rasa. Yang keempat, lenguh sendi-sendi utama. Tulang empat kerak kita lenguh. Kalau perempuan, kalau kena santau, period dia tidak menentu dan istihadah. Kalau orang yang sedang mengandung bawah 3 bulan akan keguguran. 6 dah tanda ni.
Yang ketujuh, orang yang kena santau juga nafas dia berbau. Yang ke-8, orang yang kena santau bawah matanya biru. Sebab tak cukup tidur, lebam. Yang ke-8, yang ke-9. Yang ke-8, orang yang kena santau juga, dia kuku dia menjadi biru. Macam orang kena penyakit jantung. Yang ke-10, ada gatal-gatal macam miang. Pergi hospital kata orang, apa dia? Satu istilah penyakit gatal, rheumatism ke apa? Autisma dan sebagainya. Jadi benda-benda seumpama tu kita kena ingat. Tu tanda-tanda semasa jaga. Tanda-tanda semasa tidur. Kita mimpi apa? Pertama sekali, orang yang ada santau dia akan mimpi ular. Kalau dipatuk confirm disantau, disihir. Yang kedua, orang yang ada santau dia akan mimpi jatuh daripada tempat tinggi, terkejut. Yang ketiga, orang yang ada santau dia akan mimpi dikejar binatang-binatang berbisa, ular, harimau dan sebagainya. Yang keempat, orang yang ada santau dia akan mimpi benda-benda tajam mengancam dia, nak tikam dia dalam mimpi itu, dia meraung. Dan orang yang kena santau juga dia akan mimpi, ada juga kadang-kadang mimpi baby. Bukan babi, baby. Budak kecil. Kalau datang dukung, menyusu, confirm. Dan juga tanda-tanda santau juga dia hampir sama dengan saka. Apabila bangun pada waktu pagi, ada kesan lebam pada tubuh tuan-tuan. Kalau lebam kat leher perempuan, tanya suami perempuan dulu. Jangan cepat menuduh jin, Ustaz Fauzi. Betul? Ya. Okey. Itu saja tanda-tanda santau yang kita pelajari. Okey Ustaz, tentang perkap dah tanya soalan semua. Soalan saya tak? Ya. Okey. Ini masalah kadang-kadang kita lihat saya, ini masalah yang pembedahan batin ni macam mana Ustaz? Bedah batin, keluar batu karang, keluar batu tu, keluar batu ni kan. Mengguna pisau jilet juga kadang-kadang diguna ya. Tapi apakah betul pembedahan batin itu ada dalam Islam? Silakan Ustaz. Bagi saya Ustaz Fauzi, merujuk kepada guru-guru saya dan juga ulama-ulama yang muktabar dalam kitab-kitabnya, pembedahan batin ini sebenarnya adalah kebatilan. Batin dengan batil tu satu benda yang dekat. Tidak ada pembedahan batin tuan-tuan dan puan-puan selepas Jibril bedah Nabi Muhammad nak Isra' Mi'raj. Itu pembedahan batil yang hakiki. Bagaimana Rasulullah dibasuh hatinya? Bagaimana Rasulullah disucikan hatinya sebelum naik jumpa Allah Isra' Mi'raj. Itu pembedahan batil. Hanya Jibril yang mampu membuat pembedahan batil. Kita manusia biasa ni macam mana cerita? Banyak hari ni pembedahan batin. Bedah dengan pisau jilet kita tengok. Buat keluar batu karang. Kalau ke batu karang tak apa lagi, buat keluar batu bukit Ustaz Fauzi. Besar-besar lutut. Buat keluar batu bukit. Jadi ini sebenarnya mata kita itu disihir. Dia balik pandangan kita, masuk dalam bilik dia tak boleh masuk ramai-ramai, nak masuk tak boleh bawa Al-Quran, masuk dengan kita pun terpukau. Sebab apa? Dia bela rijalum minal jin. Pakar bedah jin tu dia bedah. Ada seorang Tok Bomo hebat. Saya nak ajak puan-puan naik bas lepas ni pergi Tok Bomo ni, kita sama-sama tengok kalau tak percaya. Bukan bedah batin, tetapi batil. Orang hilang barang, pergi rumah dia Ustaz Fauzi, bawa air batu seketul. Jampi tiup. Dia bukan ujung 4 belalang. Tengok, nampak orang curi duk tarik kerbau. Saya ada sebelah dia, saya tengok. Sebab kawan saya ajak ambil saya buah tak kereta, mu tak percaya mau tengok. Saya tengok macam TV kecil. Rupa-rupanya Ustaz Fauzi, dia bela kameraman jin. Yang ambil gambar tu. Yang tarik kerbau tu pula Tok Imam kampung dia. Yang pakai jubah berserban. Balik tu nanti Tok Imam tu dia kata. Mocik tu kata. Maka sampailah matlamat iblis nak bermusuhan di antara manusia. Jadi itulah Ustaz Fauzi. Okey. Maknanya jangan percayalah batin-batin ni. Jangan percaya. Kita dengar batin pun takut dah. Solat batin, nikah batin kan. Puasa batin. Tapi makan tak ada batin kan. Makan tak ada batin. Makan lahap je. Jadi itulah, jaga-jagalah dengan pembedahan batin ni, memang sebenarnya batil semata-mata. Apa pun kita berehat lagi saya. Kita jumpa selepas ini insya-Allah. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال Nak tanya apa lagi?
Berapa minit gitu? Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan puan-puan ya. Bersama dengan saya pada blok terakhir ini dalam Racun Halus. Al-Kuliah memaparkan kisah biar kita nampak dengan biji mata kita sendiri apa yang berlaku sebenarnya. Sebab ada orang tak percaya Ustaz. Betul. Tentang benda-benda yang halus-halus ini ya. Dan bila Ustaz talk tadi saya rasa nak meloya. Dia punya campur-campuran tadi tu. Dia ada perut manusia sendiri keluar ya. Saya nak tanya Ustaz lah. Apa akan jadi kalau paku tersebut dengan pisau jilidnya, dengan kaca tu, dengan jarum yang halus tu tak dikeluarkan daripada badan manusia, apa akan jadi? Dia nampak paku tu karat-karat Ustaz. Ya, betul. Silakan Ustaz. Okey, Ustaz Fauzi, terima kasih. Sidang penonton sekalian. Depan saya sekarang ni dalam bekas kuning. Bukan ikan keli, bukan ikan puyuh. Tuan-tuan pun tengok dalam bekas ni sekarang yang dimuntahkan oleh pesakit tadi. So saya nak cerita tuan-tuan, selagi ada jilat ini dalam badan manusia, selagi mana ada paku 2 inci ini dalam badan manusia, selagi mana ada kaca, Ustaz Fauzi tutup hidung dah. Saya tak apa, saya tahan. Okey, ni kaca ni ada dalam tubuh. Apa akan jadi Ustaz Fauzi tanya saya? Tuan-tuan, benda inilah semua sebenarnya boleh mengancam kita, boleh membawa kematian. Boleh membawa kematian. Dan benda-benda inilah sebenarnya membantutkan kesihatan manusia. Yang sebelum ni boleh pergi masjid, yang sebelum ni boleh pergi surau, akhirnya ada benda-benda macam ni, paku, kaca, jilat seolah-olah berada dalam sendi dia. Bayangkan terhiris sikit pun tuan-tuan, kita dah terasa sakitnya. Apatah lagi berada dalam badan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok orang yang mempunyai paku, kaca, jilat ini adalah melibatkan jin first class. Bagaimana dia masuk Ustaz? Itu menjadi persoalan penonton. Bagaimana dia masuk? Dia masuk tuan-tuan dengan satu kaedah. Dengan satu kaedah dia jampi dalam satu bekas. Biasanya dijampi pada buluh. Bukan saya je jampi, tidak. Saya nak bagi tahu. Dia tiup. Puff, buluh tu akan masuk dalam badan pesakit dengan bantuan jin. Kita nak fikir dengan akal lah, sebab tak nampak dah. Dan kalau kita pergi ke negara-negara jiran, kita boleh tengok di majalah-majalah mereka mengambil upah menyantik. Santau lah tu. Hubungi nombor ni, alamat ni, sila pergi bawa nama bin ibu, kita akan santik orang tu sampai mati. Ada iklan-iklan. Ada iklan-iklan. Jadi benda-benda seumpama ni. Sebab itulah kita orang suka pergi masjid, kita orang suka pergi surau tuan-tuan. Penyakit yang biasa dihadapi orang pergi surau ni apa dia, Ustaz Fauzi? Sakit lutut. Betul tak? Cuba pergi majlis-majlis lain. Sakit lutut tak? Saya mengajar kat masjid tiap-tiap malam. Saya mengajar kat Kuala Lumpur di masjid-masjid. Saya tengok pendengar-pendengar penceramah saya semua duduk belunjuk, duduk lipat kaki. Saya sebab apa? Sakit lutut. Bukan seorang, 1/2 daripada atas masjid sakit lutut. Sebab apa? Benda-benda seumpama ni ada dalam badan kita. Okey Ustaz, saya tanya setengah minit Ustaz. Ya, boleh. Apakah pisau jilat itu tugasnya untuk membuatkan paru-paru jantung kita berdarah dan sebagainya? Ya. Yang muntah darah ke? Ada kaitan tak? Setengah minit Ustaz. Bagus Ustaz Fauzi. Sebenarnya inilah jawapan kepada orang yang pergi hospital batuk berdarah, keluar darah ke hidung, keluar darah melalui mata. Doktor cek tak ada penyakit. Sebenarnya makhluk yang durjana inilah yang menghiris saraf-saraf mereka dalam tubuh. Mana boleh scan? Pergi scan. Orang tak dia pergi scan, tak nampak paku. Sedangkan paku tuan-tuan dah keluar daripada badan dia, dia cerita pada saya, sudah 4 baldi. Ni baru sikit. Ustaz dia kata kalau saya buat rumah, dah siap satu rumah dengan paku yang keluar daripada tubuh saya. Bayangkan Ustaz Fauzi. Ya. Okey. Okey Ustaz, boleh Ustaz ceritakan sikit Ustaz, macam mana orang dapat rawatan Ustaz? Di mana tempatnya? Di TV3 ke kat mana Ustaz? Okey, itulah yang menjadi persoalan kita dan ramai orang tanya, Ustaz dah tengok keluar paku, saya dah menderita sekian lama, nak berubat macam mana? Pergi berubat dengan orang ni kata 180 ekor jin, makin sakit saya. Sekarang nak buat rawatan itu, kita ada di sekitar Kuala Lumpur. Di mana Ustaz? Yang pertama sekali di Damansara. Ya. Kita akan tengok di kaca TV depan ni. Alamatnya? Alamatnya akan terpapar sebagai mama yang dipaparkan. Kita boleh ambil nombor-nombor tersebut. Dan saya minta maaf banyak-banyak sekiranya
telefon tak dapat memanglah 100 kali telefon sekali dapat. Ya. Sebab talian terlalu hot. Tak apalah ya. Telefon awal pagi, 1 pagi, 2 pagi, insya-Allah ya. Itu tak ada talian sibuk dah. Memang tidak diangkat langsung lah. Tidak Tidak ada langsung. orang jaga. Apa pun Ustaz, terima kasih banyak Ustaz Ya, ya sama-sama. tentang perkongsian ilmu berkaitan dengan racun halus. Mudah-mudahan inilah manfaat yang terbaik pada kita. Insya-Allah boleh beli buku Ustaz dan miliki dan baca insya-Allah untuk mengelakkan diri kita daripada terkena racun halus. Kita jumpa lagi Rupa pada minggu hadapan. Apapun penghargaan yang pertama kepada Siti Catering yang menyajikan makanan dan juga Aifah Has dan Berhad dan juga Di Hatiku. Terima kasih Perkap Kuala Lumpur dan juga anda semua di rumah. Jumpa lagi minggu hadapan dengan tajuk Mujahid Angkasa Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.